علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Isra ayat 39 yang bermaksud dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya sebagai solat tambahan bagi kamu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Sadaqallahul Azim. Lalu kita menjaga kesyukuran kita kepada Allah Taala dapat melaksanakan solat tahajud. InsyaAllah kita tunaikan 8 rakaat bagaimana yang dituntun oleh syarak, dan dapat kita melaksanakan solat subuh secara berjamaah, dan kita sempat juga untuk bertazkirah pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita di dalam membimbing hati kita supaya sentiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung balik dalam bab tahajud tadi, yang mana solat tahajud yang kita pelajari ini ialah kita talaki secara bersanad dan terbimbing. Ini jarang didapati kecuali kalau kita mengaji dekat pondok, kan, mana tu guru akan membimbing kita dalam solat tahajud sepanjang kita berada di dalam pengajian di pondok-pondok, di pesantren ataupun di ribat. Salman Al-Farisi berkata, ini kata Salman Al-Farisi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatan lakum ila rabbikum wa maghfaratul sayyiati wa minha anil ism wa matradatan idda anil jasad. Ini kata Salman bin Farisi, bukan hadis Nabi, bukan yang Quran. Apa dia kata? Rasulullah SAW bersabda. Ini baru Nabi cakap. Jadi Salman Al-Farisi, dia dengar Nabi cakap, kan? Dia dengar Nabi bersabda, kerjakanlah solat malam. Nabi kata. Apa Nabi kata? Alaikum biqiyam. Kerjakanlah solat malam. Nabi suruh, galakkan kita buat, kan? Sebab itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Nak jadi orang-orang soleh ni, solat malam ni dia tidak boleh maknanya abaikan. Abai ni maksud dia macam mana? Maknanya sekali buat, sekali tidak, sekali buat, sekali tidak. Itu maknanya abaikan. Jadi kalau kita buat, kemudian kita tinggalkan, buat kali buat banyak 8 rakaat, kali tinggal 8 hari. Itu kita telah mengabaikan solat sunat tahajud, kan? Kebiasaan orang-orang saleh dahulu sebelum daripada kamu, kan, sebelum kita sekian orang akhir ni, yang dulu-dulu ni, kan, sahabat-sahabat Nabi, para Nabi, Khulafa ar-Rasyidin, tabi'in dan tabi'in, mereka semua jaga solat tahajud mereka, kan? Bukan sekadar jaga solat tahajud, kan, tetapi maknanya dia menjaga kesempurnaan solat tahajud. Tak ada buat sambil dewa punya, kan? Ini buat pukul 5, 5:30 dah selesai. Itu sambil dewa nama dia, kan? Kita buat betul-betul, kan, untuk nak mendapat mardatillah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada amalan orang-orang yang saleh, jadi kita nak jadi anak yang saleh, manusia yang saleh, maka solat tahajud jangan tinggal, kan? Perasan
kita ni anak yang soleh, anak yang solehat, tapi tahajud tak pernah buat. Kerana solat tahajud ni dia boleh membimbing hati kita, boleh membimbing hati kita untuk melakukan kebaikan, mendorong hati kita untuk melakukan kebaikan, berlagi dalam urusan ibadah. Bila kita bangun saja, bangun daripada bila kita tidur, bila kita bangun saja, artinya kita telah diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang sedar, dia akan menunaikan solat tahajud sebagai tanda syukur kepada Allah Taala. Tapi bagi mereka yang dia tak sedar ni, kan, dia bangun tidur balik, kan. Pasal apa? Hari ni diringan-ringankan. Kalau bangun tidur tak boleh solat tahajud, kata ustaz-ustaz, kan, cukup baca doa tidur balik, kata. Orang pun buat macam itulah. Kita bangun buat 8 rakaat. Jangan sebut 2, 4, 6, nanti kita terpengaruh dengan dia punya kuantiti tadi, kan. Jadi walaupun kita buat 8, kualiti nak kena jaga, kan. Di samping menjaga kualiti solat tahajud itu sendiri, yang mana solat fardu 5 waktu yang kita lakukan kena jaga bersungguh-sungguh, supaya tidak sia-sia kita bangun malam, kan, supaya tidak sia-sia kita melakukan 8 rakaat. Akhirnya Allah tak terima kerana solat fardu kita tak sempurna. Juga satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, satu tarikat, satu jalan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam solat tahajud tu, di dalam sujud yang akhir, ini sujud yang pertama, kita berdoa dan kita sambung dengan sujud yang kedua, di mana doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Taala. Sekiranya Allah Taala tidak membalas di dunia segala kebaikan yang kita lakukan melalui solat tahajud, Allah menjanjikan membalasnya di akhirat nanti. Itu yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah balas kat dunia, tak dapat lagi lah akhirat. Kalau tak balas kat dunia, akhirat dapat, kan. Yang orang nak tunggu-tunggu balasan akhirat. Juga sebagai penebus keburukan kamu. Kita buat benda-benda yang tak bagus, kan, perangai yang tak senonoh pada siang hari tadi. Jadi nak menebuskan, nak melepaskan diri kita daripada dosa-dosa tersebut dengan kita menunaikan solat tahajud. Sebab itu lepas 2 rakaat kita baca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar bukan istighfar baca, kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca pada waktu pagi, umur tak sampai petang, tiba-tiba mati, masuk syurga kita. Tapi yang lain pun dah komplit, dah sembahyang dah bagus, kan. Tapi kalau sembahyang tak bagus, mati dalam sujud pun tak guna. Wah, tengok mati dalam sujud bagus, kan, mati lepas sembahyang bagus. Tapi tak senonoh. Sembahyang yang dia buat ketika dia mati tu tak betul, tak senonoh, tak ada tumakninah. Tengok, kan, viral orang mati ketika sujud. Tapi sembahyang dia sebelum itu, kita tengok macam mana sembahyang dia, kan. Biasanya Allah akan lihat sembahyang yang terakhir sebelum mati. Tiba-tiba tadi tak ada tumakninah. Tiba-tiba mati dalam sujud, husnul khatimah, tak. Dia kena tengok sembahyang dia tadi, kan. Mati dalam sujud, kan. Mati ketika baca Quran pun ada, tapi sembahyang tak betul, tak guna juga, kan. Jaga sembahyang fardu. Dia punya rukun qalbi dia, rukun qauli dia, rukun fi'li dia. Biar lambat asas selamat, kan. Baca pelan-pelan, kan. Lagi di saat kita antara kita dengan Allah Taala, tak ada orang lain yang memerhatikan kita, dan maka kita buatlah dengan sempurna, yang terbaik sekali, kan. Kita tak tahu besok kita dapat tahajud lagi atau tidak, wallahu a'lam, kan. Pencegah dosa serta dapat menghalaukan penyakit dari badan. Mana dosa mencegah diri seseorang itu daripada melakukan dosa-dosa, daripada dosa-dosa yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solat tahajud ni kita terselamat daripada dosa-dosa besar,
kan, seperti berzina, mencuri, merompak, membunuh dan sebagainya. Juga dapat menghalau penyakit dari badan, kan. Tapi buat solat tahajud, kan, kita dapat mencegah daripada melakukan dosa kecil, dosa besar. Tapi malangnya berpenyakit pula, kan. Itu kita jangan ambil hati, kan. Itu tanda Allah nak menghapuskan dosa kita. Lepas tu dia kata pencegah dosa. Kemudian dia sebut lagi, dia kata juga sebagai penebus keburukan kamu, kan. Tiba-tiba mayang tahajud. Janji di sini daripada Nabi, dia kata mencegah penyakit, tapi kena penyakit pula tu. Darah tinggi ada, kencing manis ada, gout ada, macam-macam penyakit ada, kan. Jadi kita kena ingat, kan, itu adalah keberkatan kesempurnaan solat tahajud. Itulah yang menyebabkan Allah ampunkan kita dengan didatangi penyakit. Setiap penyakit itu adalah kifarah. Penebus ni maknanya kifarah bagi segala dosa yang kita lakukan. Betul, orang yang mati, kan, sebelum dia mati dia sakit, dia untung, kan, dia dapat bertaubat pada Allah. Itu yang sedarlah. Di saat sakit dia baca surah Ikhlas, dia dapat memantapkan akidah, kan. Mati mengejut ni tak bagus, kan. Dia kata mati dan tidur bagus, kan. Dia dengar mati dalam tidur, alhamdulillah, kan. Tapi sebelum tu perangai tak senonoh, kan. Jadi bila kita kena penyakit, kita jangan kecil hati dengan Allah. Mana kita sudah cukuplah, kita bersyukur kita dapat solat tahajud tadi, kan. Bersyukurlah dapat solat tahajud, kan. Penyakit, insya-Allah Allah beri kesabaran kepada kita. Penyakit yang Allah Taala bagi pun bukan berat sangat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tak ada. Mana Allah Taala bagi penyakit yang mampu kita tanggung, kan. Akhirnya kita pun mati dalam keadaan dah bersih dari kita, dah cuci kat dunia. Dia tak cuci akhirat lagi, tak cuci lagi. Dunia dah cuci, akhirat tak dicuci lagi. Jadi kalau kita penyakit, kan, janganlah kita rasa sedih dan sebagainya, kan. Sahal bin Sa'id berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Muhammad, ish ma ashitta fa innaka main wa asal ma syi'ta fa innaka mujziyun bi wa ahbab man syi'ta fa innaka mufarriqah wa'lamu anna syarafal mau minil khiyamil lail wa izzahus jina'u alin nas. Yang bermaksud Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi ni datang, malaikat-malaikat jumpa dia. Bukan jalan-jalan makhluk, malaikat datang jumpa dia. Kita ni, kan, nak bertemu dengan ulama datang pada kita pun kadang payah, kan. Nabi bukan sekadar malaikat datang bertemu Nabi, kan. Jadi kalau kita dikunjungi oleh ulama-ulama yang benar-benar murabbi, maka beruntunglah kita, kan. Jadi datang Jibril pada Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi engkau pasti akan mati. Kalau buat-buatlah pun buatlah, tapi engkau ingat satu masa engkau akan mati, kan? Ini amaran pada kita, bukan pada Nabi, pada kita. Berbuatlah sesukamu, kan. Nak buat-buatlah, buat jahat, nak buat baik, terpulang pada kau. Tapi engkau pasti dibalas menurut perbuatanmu itu, kan. Ini nak cerita tentang solat tahajud yang kita lakukan tadi, kan. Jangan kita abaikan. Engkau buat apa, buatlah, kan. Engkau kena ingat nanti engkau akan mati. Kau buat apa kejahatan akan dibalas. Jadi solat tahajud yang kita buat itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cintailah
sesiapa saja yang engkau kendaki. Bukan nak kawan dengan siapa ke, engkau nak jadikan sesiapa idola, itu terpulang pada engkau kan. Ini untuk kita lah ni. Jibril datang beritahu Muhammad untuk mengajar kita. Cintai sesiapa saja yang engkau kendaki, tetapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Sayang macam mana pun kita akan berpisah juga kan. Sayang dengan anak, sayang dengan isteri, sayang dengan cucu-cucu kita, satu masa nanti kita akan berpisah kan. Maksudnya nak beri peringatan kepada kita, tak ada siapa yang akan dapat bersama-sama kita di saat perpisahan itu berlaku, di saat kematian itu berlaku. Jadi buat persediaan dengan solat tahajud kan. Ketahuilah bahawa kemuliaan seseorang mukmin itu ialah solat waktu malam, khususnya solat tahajud. Kemudian seseorang itu letak pada solat tahajud dia. Apa sebab? Kerana bila seseorang itu dapat melakukan solat tahajud, artinya solat fardu dia sudah melepasi kesempurnaan, bahawa Allah panggil dia. Dan tapi kalau solat fardu tak bagus, Allah nak jumpa dia buat apa tengah-tengah malam panggil. Kan? Lepas itu ramai orang bila nak bangun malam berat kan. Nak tunaikan solat tahajud tak dapat. Sebab dia kerana dia tak jaga solat fardu dia. Kalau dia jaga solat fardu, Allah kata bangun. Kan? Aku nak jumpa kau. Kan? Aku nak bagi sesuatu pada kau. Ambil kesempatan. Dalam sujud tu minta. Ya, kalau Allah SWT dah beritahu, aku nak bagi, dia kata. Minta lah. Kan? Kau nak minta apa-apa pun tak ada masalah. Waktu sujud yang akhir, sujud yang pertama tu, aku bagi, kata Allah. Ya, tapi kita kadang sujud lama sikit, pening kepala dan sebagainya kan. Kemudian seseorang mukmin itu ialah solat waktu malam, dan kebesarannya ialah tidak mengharapkan kepada sesama manusia. Agar tidak meminta-minta dengan manusia, kecuali dia meminta dengan Allah. Maknanya dia berdoa ni maknanya dia minta dengan Allah dalam solat tahajud. Itu kemudian kebesaran manusia tadi, dia tidak mengharap pada sesama manusia. Jadi orang yang solat tahajud ni adalah orang yang tidak mengharapkan kepada sesama manusia, tapi dia mengharap pada Allah. Sebab itu dalam sujud yang akhir tadi, dia berdoa sebanyak-banyak yang boleh kan. Itu kita, kalau kita berdoa kepada Allah SWT, kalau kita rasa yakin Allah terima, memang Allah terima. Kalau kita was-was, terima ke tidak, tak terima tu. Tapi bila kita dah doa dan sujud yang akhir, sujud pertama, kita yakin Allah terima, kita yakin Allah balas, kita yakin dapat segera, kita dapatlah. Kan? Allah mengikut sangkaan mereka. Kau sangka baik pada aku gunakan kebaikan. Kau kata dapat ke tidak, kau sangka tak baik, maka tak dapat. Kan? Kau kata tak dapat, memang tak dapat tu. Kan? Dari Abu Darda, dari Nabi SAW sabdanya. Ini panjang sikit hadis ni, kita baca maksudnya. Yang bermaksud 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah, serta disebut dengan tertawa dan gembira. 3 golongan yang dikasihi oleh Allah SWT. 3 golongan Habibullah. Kan kita dengar kita selalu sebut Nabi Muhammad Habibullah. La ilaha illallah. Kita pun ya Rasulullah salamun alaik, ya Habibullah salamun alaik. Itu Nabi. Kita lupa bahawa kita boleh sampai pada tahap Habibullah, tapi tidaklah setahap macam Nabi. Tapi mana termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Taala, yang disebut sebagai Habibullah. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama, seorang yang di dalam peperangan, dan ketika barisan di depannya telah kucak-kacir, ia terus maju mempertaruhkan jiwanya semata-mata untuk Allah, berjihad fi sabilillah. Kan? Ini kadang-kadang ada ustaz-ustaz ni, dia cerita buat jihad ni, kadang dia tak terfikir semangat cerita tu kat Johor tu. Saya tuan-tuan,
Dengar pun dah sikit. Saya dengar pun semangat juga. Andai kata diisytiharkan jihad, saya lah orang yang paling di hadapan. Saya tak nak bagi orang lain, saya sendiri nak pergi depan. Lepas tu saya sanggup mengajar buat jihad. Dia dalam buku yang dia terbitkan dia, ada gambar dia tengah pegang M16 pakai helmet. Peluru berdiri. Kan? Gambar tu, muam di buku dia tu. Ustaz jihad orang panggil. Dia akan duduk barisan hadapan, kan? Walaupun di saat kucar kacir ni, saya takkan berundur tuan-tuan. InsyaAllah, percayalah saya. Kan? Apa kita nak takut kalau kita mati syahid? Kan? Habis kuliah, ada soalan? Ada soalan. Ustaz duduk baca depan, kalau mati, bukan mati syahid, mati katak. Marah dia. Macam mana pula Haji boleh kata saya mati katak? Kan? Mungkin pegang, bila pegang kita contohnya lah, Jepun datang balik menawar Malaysia, nak menawar Malaysia, Jepun datang balik, ataupun British datang, ataupun komunis datang, Ustaz duduk bagaimana? Duduk bahagian depan, dia kata. Supaya macam saya, kan? Datang dia tentera Jepun, datang komunis, datang British, terus kau lagi mati, kan? Apa pula Pakcik boleh cakap itu? Okey, Ustaz nak guna senjata apa? Saya suka M16 ke? Sebab itu gambar saya pakai M16. M16 tu jarak membunuh berapa? Itu saya tak tahu. Macam mana nak masukkan peluru? Macam mana nak masuk peluru? Pusing-pusing tolak lah satu-satu. Itu pistol, bukan M16 cakap. Orang dah tengok saya dah, buat tak tahu je. Bila kita isi peluru pun tak reti, cara nak menembak pun tak reti, kan? Trigger pun tak tahu, zeroing pun tak tahu macam mana nak zeroing supaya tepat, kan? Datang dia komunis baru nak pusing-pusing mati. Itu mati katak nama dia. Dia kena mati syahid, kan? Mana tahu berperang dulu kemudian mati syahid. Ini tak ada apa, tak ada bunuh, tak ada apa, tiba-tiba mati syahid, mati katak dia. Okey, Haji boleh? Dia tanya saya boleh ke Haji? Saya M16 tu ambil kain warna hitam, lipat kat mata saya, leraikan dia, saya boleh pasang balik sampai jadi satu laras, kan? Saya boleh buka balik, boleh pasang balik, kemudian saya boleh masuk peluru, ketuk pada bawah peluru, kan? Dan kemudian kalau saya tembak tak buka mata pun boleh kena. Dia ketahu, ya je Pak Ji kata. Apa pula? Pasal yang memandu peluru untuk pergi ke sasaran itu bukan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salah waktu kita nak menembak kita baca wa ma ramaita is ramaita walakin Allah harama. Tepatnya pada kita niat, ya Allah engkau pandukanlah peluru aku ke sasaran. Pernah buat ke dia? Kata. Pernah buat. Saya pernah bertugas Malban di Afghanistan. Saya pakai baju Taliban tu saya pakai. Warna kuning saya pakai. Kan? Tentera kan? Kata tentera juga. Kan? Jadi yang berhak duduk ke depan kalau kat kawasan Pasir Gudang ni, saya. Bukan Ustaz. Saya condemn dia habis lah. Sampai sekarang jumpa saya fed up dia. Terus tak nak baca Pak Jihad. Kau kan belajar Pak senjata dulu, pun boleh pergi perang. Belajar cara memanah. Kalau zaman dulu belajar cara memanah, kan? Lepas tu saya nak tanya lagi Ustaz. Sekiranya peluru dah habis, musuh ambil peluru, kita pun ambil peluru, kita nak lawan musuh macam mana? Kan? Bertumbuk dah, dia kata. Kalau cakap pada macam Ustaz, jalan macam sajad, tak ada harapan. Jalan macam sajad, tuan-tuan, saya tuan-tuan, tak adalah. Dia ni mesti nak tegak dan sekurang-kurangnya tahu ilmu mempertahankan diri. Kan, pun kita boleh lawan. Ini satu apa, tak apa, nak tumbuh koboi gini. Tertongging kau cakap, kan. Ada macam silat? Tak ada lah. Kena belajar Ustaz, kata. Belajar taekwondo? Tak ada. Ada belajar karate? Tak ada. Ada belajar kungfu? Tak ada. Pak Ji ada? Ada? Nak tengok saya boleh buat? Tunjuk sikit je. Saya buat, tunjuk orang ramai. Mereka tengok saya, kan.
Lepas 2 hari tu, ramai datang rumah nak belajar silat. Nak belajar tak ajar silat lah, cakap saya jauh kamu je sekarang kan. Pasal ustaz nak tengok kan. Seseorang yang dalam peperangan dan ketika barisan hadapan frontliner ni telah kucak-kacir. Lepas itu Allah SWT sebut dalam Quran, ayat kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu ketika kamu berada frontliner. Kena sabar kata. Pada dia besar tu. Tapi kalau duduk frontliner mati, sembahyang tak jaga, tak boleh juga kan. Banyak orang lupa mengkaitkan segala amal soleh tadi dengan sembahyang kan. Baik ia terbunuh atau dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, lihatlah hamba-Ku itu betapa ia bersabar seperti mentaruhkan jiwanya untukku. Dia masih syahid kan. Masih syahid kalau ada hutang, apa tak lepas juga kan. Dia ada hutang, walaupun masih syahid sekalipun, maka tergantunglah kelebihan syahid tadi katanya kan. Tapi kalau dia tak bayar hutang, kalau dia tak mampu, Nabi kata aku akan bayarkan hutang untuk dia. Nabi bayarkan. Siapa tak mampu korban, jangan risau. Nabi kata aku dah buat korban untuk orang-orang yang tidak ada kemampuan. Dia sentiasa sembahyang, dia sentiasa berselawat ke atas aku, dia tak ada duit untuk berkorban, maka aku sudah berkorbankan untuk dia kan. Lepas itu ketika Nabi menyembelih binatang ternakan untuk dia korban, inilah korban aku serta umat aku. Jangan risau kalau tak ada duit kan. Nabi dah buat korban untuk kita sekalian kan. Tapi kita ni mestilah umat dia. Tapi kalau kita bukan umat dia, dia takkan, mana tak dapatlah kelebihan korban tadi. Mau witir pun tak ada kan. Balik terus tak sembahyang witir kan. Yang kedua, seseorang yang mempunyai isteri yang cantik serta tempat tidur yang empuk. Ni orang kaya lah. Bini lawa, katil pun empuk. Lalu ia bangun bersolat malam. Tatajab junubuhum anil madaji'u narabahum khawfan wa tama. Mereka yang memisahkan mereka daripada tempat tidur, lebih lagi isteri dia cantik kan. Dia punya silam memang empuk, memang tebalnya kan. Lepas tu saya, walaupun rumah saya tengok tilam saya pun boleh tahan juga 9 inci juga rumah saya. Tapi tak pernah tidur atas tilam. Takut tak dapat bangun nanti, Allah mungkin tidur atas tilam tebal tapi tak bangun solat tahajud. Puan-puannya saya tidur atas lantai dulu, kini dan selama-lamanya. Puan-puannya Allah tak tanya. Dia pun tidur atas lantai. Tak bangun tak bangun, tapi dia pun tidur atas lantai. Macam itu. Dia kalau tidur tebal, jangan. Allah tanya nanti di akhirat kan. Saya memang dah dulu kan. Saya tidur atas tilam ketika umrah dan haji saja. Lain tak ada. Kapal belayar tidur bawah. Sehingga pegawai ketua itu dia tengok saya tidur bawah, macam ni ke pegawai yang tidur juga. Saya memang tak boleh tidur atas kaki, tidur bawah. Kan nanti akhirat nanti Allah tak tanya. Orang yang tidur empuk tapi tak bangun malam, dia kena tanya. Tapi saya kena tanyalah pegawai saya. Kenalah. Tuan tidur atas empuk. Jadi saya tidur bawah lah. Nanti tak bangun tahajud, tak boleh. Kan tahajud kena buat je kan. Ini sebagai peringatan saja kan. Banyak orang yang tilam-tilam tepat tak dapat bangun kan. Orang kaya ni kan, kalau dia tak dapat guru yang betul, memang tak bangunnya. Isi cantik lagi kan. Allah berfirman pula, orang itu meninggalkan syahwatnya semata-mata untuk berzikir padaku, membangun solat tahajud. Padahal andai kata ia suka, dapat saja meneruskan tidurnya. Macam ni sekarang kat sini tidur atas katil tu. Macam ni tidur atas katil. Pasal tak tepat, nanti tidur atas katil. Jadi bila kita tidur atas katil, kita dapat bangun, kita dapat pujian. Kalau tidur bawah ni dapat bangun, pujian tu kurang. Alah, kau pun tidur bawah, lepas tu kau bangun. Kau rasa badan sakit, kau bangun kan. Ini tidur atas katil boleh bangun. Lagi Allah puji. Lepas tu dia sebut macam ni, orang ini meninggalkan syahwat semata-mata untuk berzikir pada aku, pada Allah. Padahal anda kata ia suka, dapat saja meneruskan tidurnya. Macam saya kena tidur pun boleh.
Sampai masuk waktu subuh boleh, tak ada masalah. Tempat duduk pun sedap kan. Tapi tanda yang kita nak mendekatkan diri pada Allah Taala, nak mengabdikan diri pada Allah. Segala perbuatan yang kita lakukan semata-mata kerana Allah. Kalau cakap dua tu dia belum lagi. Kan, tapi buat dua je. Buat tajuk tapi semata-mata ada dua. Kan. Nabi SAW kalau solat malam ni Nabi berdiri lama. Solat siang Nabi sujud lama. Solat malam Nabi berdiri lama. Solat siang Nabi sujud lama. Lepas tu kita kena baca ayat-ayat panjang sikit. Boleh baca surah Al-Kafirun, surah Ikhlas kan. Dekat awal tu boleh, tak ada masalah kan. Seorang dalam perjalanan bersama orang ramai. Di waktu malam tiba-tiba, pada waktu malam tiba dan orang-orang itu berjaga. Kemudian tidur semuanya. Dia pun bangun di waktu sahur, bersolat malam di akhir malam sebelum fajar, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Ini nak beritahu mereka-mereka yang bermusafir. Musafir, ada setengah ustaz, musafir ni solat tahajud tak payah. Tak boleh, walaupun musafir kan, solat tahajud tetap juga kena tunaikan. Ini Nabi dah beritahu, tunaikan. Walaupun di saat kita bermusafir, walaupun ketika senang, ketika susah, maka tetap juga kita kena melakukan solat tahajud. Tata tertibnya, adab melakukan solat tahajud. Saya kalau keluarga saya, bapa-bapa saya tu rajin bangun malam. Saya tengok dia memang sembahyang tahajud. Itulah pertama tak pakai baju. Yang kedua tak mandi. Saya tengok je. Sekarang pun saya nampak, dulu saya tak nampak. Bila saya dah balik pada pondok, balik asrama, baru saya nampak itu satu kesalahan. Bangun sembahyang subuh tak mandi. Saya tak mandi, tak ada sembahyang. Lepas tu saya bangun awal, dah siap mandi, dah siap sabun, beruk gigi, dah bersih, pun sembahyang pun seronok jumpa Allah. Jadi orang tua saya dia tak kan. Bapa-bapa dari saya semua jenis tak pakai baju sembahyang. Sembahyang zuhur lagi tak pakai baju. Bagus je. Kadang saya tinggal balik sekarang, buruk tau. Berjamaah tak pakai baju semua. Orang tua tak pakai baju. Kan? Lepas beri salam je, orang zikir lepas beri salam. Dia tak. Dia buka dia tu. Terus ukur. Sembahyang kuat. Tapi tak betul lah sembahyang dia, tak betul. Bila saya sampai peringkat macam ini, saya darah kubur dia sekian. Kan? Darah kubur tak ada. Di darah Jumaat, dia tak ada. Bila tak ada dekat atas kubur pada Jumaat, dalam sijin lah tu. Lepas tu tak nampak pun tak apa. Kan? Ya, saya dah memang pengharapan macam itu. Saya pun kata, kau tak tahu sampai pada peringkat Allah bukan hijab, kau nampak gitu. Kan? Bila kau kubur, kalau tak ada tu, tu dalam penjara, sijin. Kalau tengok dia ada kat kubur, kan, itu maknanya si mati tu berada dalam Idiyin. Ada satu ustaz nama Idiyin. Kan? Tapi orang tak panggil Idiyin, orang panggil lain. Alien. Marah dia. Apa? Ingat aku kata lepas tu. Tu dia. Kalau ada pada Jumaat kat kubur, macam itulah. Orang baik. Tapi sepanjang saya pergi, mak bapak saya tak ada. Tak nampak pun kan. Itu yang macam saya sedih tengok macam tu kan. Saya takut benda tu terkena pada kita sendiri kan. Nanti anak kita datang tengok tak ada kita. Kan. Dia tengok kita tak ada. Kan. Bapak aku dalam neraka, dia kata kan. Tapi dia tak sembahyang tahajud, tak baca doa tadi. Mana nak nampak? Kan? Mana nak nampak? Dia tak sembahyang tahajud, tak baca doa tu, mana nak nampak? Allah tak buka hijab dia. Bila tak ada, ni bapak aku pertama macam atuk aku lah. Kan? Allah tak buka hijab, kau memang tak nampak. Kan? Seseorang yang hendak melakukan solat malam itu disunatkan semasa hendak tidur, hendaklah ia berniat hendak bangun untuk bersolat, supaya kalau dia tak sedar dia dapat pahala. Niat tiap-tiap malam tak dapat bangun, dapat pahala. Tapi kalau sengaja niat untuk mencari pahala, tak dapat pahala. Bala dapat. Niat bangun malam, nanti aku tak bangun malam, aku dapat pahala. Kan? Itu bala dapat. Maknanya niat nak bangun malam, berusaha nak bangun malam tapi tak dapat bangun, dapat pahala. Niat nak bangun malam tapi tak dapat bangun malam, biasa-biasa dapat
Tapi hari itu suatu bertugas dapat pahala. Apa dia masalah? Tuhan Maha Pemurah dalam memberi pahala kepada manusia. Tak jemu-jemu memberi pahala kepada manusia, tetapi manusia itu sendiri jemu untuk beramal. Manusia yang jemu untuk beramal. Bagaimana sabda Nabi SAW yang maksud, barang siapa yang hendak tidur dan berniat hendak bangun bersolat malam, sebelum tidur baca ayatul kursi, lepas tu baca surah 3 kul, lepas tu doa, ya Allah, kan, kau bangkitkan aku ya Allah pada waktu malam supaya aku dapat menunaikan solat tahajud. Kan? Lepas itu saya tidur lewat ni, takut tak sedar sebenarnya. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada telefon. Dulu pakai jam lonceng. Kalau kat pondok tu pakai kelapa, tidur atas kelapa. Nak bangkit jam pukul 3 pagi tu tidur tak jatuh tengok jam yang ada buah tu kan nampak digantung. Tengok belum lagi, baru pukul 2 tidur lagi. Terkodik lagi 2.30. Belum. Lepas tu kodik lagi pukul 3. Bangun lah. Kan? Kalau lepas 3.30 nanti ada orang datang kejut, tak ada masalah. Bawa tongkang kejut. Okey juga kan. Pasal bila air beratur kan, yang bangun pagi tu untung lah. Barang siapa yang hendak tidur dan berniat hendak bangun bersolat malam, kemudian terlanjur terus tertidur hingga pagi, maka dicatatlah niatnya itu sebagai satu pahala. Dapat pahala juga. Pahala tajuk tak dapat lah, pahala niat dia dapat kan. Kalau kita bangun, kita buat solat tahajud, kita dapat pahala-pahala yang kita baca kan. Kalau kita buat solat berjemaah ni, solat tahajud ni tidak disunatkan, tapi perbuatan melakukan solat berjemaah dalam solat tahajud kan, dia tidak makruh lah, boleh. Boleh lagi tujuan kita nak bertalaki cara bersanad dengan cara terbimbing. Kalau kita belajar sanad, kalau guru tak bimbing, kita tak nampak macam mana pergerakan guru kan. Pasal saya biasa tengok buat qiyamul lail, saya tengok yang kat depan tu pun bimbing kita pun tak tolong kan. Itu tertinggal jauh belakang saya kan. Yang sedap lagi bagus, yang sedap lagi itulah satu ustaz ni memang Haji Omir, dia sebut nama dia semua kenal. Panggil malam bulan Ramadan buat solat tahajud. Saya ada sana tak ada, dia panggil orang lain. Masa saya duduk dekat Bukit Jaya, ustaz tidur rumah. Saya kalau buat qiyamul lail, saya tidur masjid. Jadi ustaz semua datang lebih kurang dalam pukul 4.30 datang. Datang, dia dah wudhu Pak Umar, dia bersemayang apa kan. Yang jemaah ni datang ramai, bulan Ramadan datang ramai. Malam tu dia punya menu tu nasi berani gam kambing. Oh, ramai betul malam tu orang datang nak bersahur kan. Jadi semua tidur rumah datang. Ini yang hantar nasi berani dah ada kat luar dah. Jadi tengok pukul 5 kan ustaz datang, alhamdulillah. Lepas tu tunggu 5.30 tak mula lagi cakap. Kalau saya 3 dah mula dah. Dah baca surah Al-Imran, dah keluar, dah masuk balik. Tak ada apa-apa pun cakap kan. Jadi pengusi tanya dengan imam, jumpa, dah bila nak mula? Dah selesai? Dah selesai. Saya masuk tadi sudah buat tadi. Oh, dah selesai. Dapat 1,000. Dah selesai 1,000 dapat kan. Dapat bawa dia nasi gam, nasi berani gam, nak bawa buka puasa. Teruk betul dia orang ni lah. Dua orang datang dengan extended 1,000, 2,000. Dah habis tu punya. Baik tu saya dah agak ni, baik tu saya buat daripada pukul 3.30 tu saya dah buat. Saya memang dah habis betul kan. Dalam 3.30 saya buat, pukul 5.30 dah habis kan. Saya dah duduk dah boleh makan sebenarnya. Tapi ni tidak, dah habis, tak belum mula lagi. Dah habis. Saya masuk tadi saya buat penjuru tu. Penjuru jauh dia buat, masjid besar penjuru. Orang bukan macam itu cara, mana kita panggil okey kumpul kan, buat taklimat tidur dulu malam. Ustaz pun tidur masjid. Surau buat taklimat tidur. Lepas tu bangun sama-sama kan. Mandi semua. Kan walaupun tidur masjid pun kena mandi juga, mandi kat bilik air pun. Lepas tu masuk balik, mayat tahiyatul masjid, keluar balik. Tak luar sana.
baca ayat Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Lepas tu masuk balik solat tahiyat masjid lagi kan. Lepas tu mula solat tahajud. Oh, betul-betul lah sekarang zaman mutakin ni kita tengok. Dia nak kita sanad pun tak ada, talaki tak ada, sanad pun tak ada, dia pun belajar tahajud pun ikut buku kan, bimbingan pun tak ada kan. Dua ilmu bayar kan. Padahal saya ada kat situ tanda kan. Saya tanya dengan imam dua, saya tanya baru, "Ji, kenapa tak nak suruh saya bawa pada orang itu?" Kan itulah dia orang ni dengar ustaz bawa kat Desa Jaya tu hari, dia dah takut semua. Buat Desa Jaya dah takut. Kita bincang lah, cakap, sini semua dah takut ustaz. Masjid Desa Cemerlang semua dah takut dengan ustaz kata. Kira mulai panggil ustaz je, minta maaf kata. Tak bersahur aku kata. Kan. Tak bersahur dia kata. Ada orang kena, ada cerita, buka cerita. Dekat Desa Jaya yang kawan tahu, ustaz rakaat yang akhir tu, dia lepas saja takbir, dia dengar azan, dia tak batalkan, dia terus sembahyang. Kan? Tak ada makan sahur tu hari, kan? Rupanya ada orang yang tak puasa juga, tak tahan. Kan? Tapi dia tak kisah kata, aku tak tahan, aku buka, aku apa ada hal. Dia cerita sama dia lah. Ini semua orang masjid. Kenapa? Aku tak makan sahur, aku tak tahan, aku buka lah. Tak berdosa. Ustaz dah ada tanggung. Ustaz tanggung kata. Senang kan, ustaz tanggung. Mana ada orang menanggung dosa orang lain di atas perbuatan di mana? Tak ada kan. Dia tanggung dosa dia sendiri kan. Terakhir kali saya datang masjid tu sembahyang rumah saya tu, masa duduk Putrajaya, saya tinggal tu sembahyang. Ada kamera lain ustaz? Tak ada lah cakap. Lepas tu saya ingat ada kamera lain kan. Tengok ustaz ni dah dia, macam fobia kan. Yang kedua, setelah bangun tidur dan setelah menyucikan diri, itu kena mandi bersih kan. Keluar ke tempat lapang, menyaksikan keindahan malam, melihat ke langit sambil berdoa sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatika Allahumma zidni. Ini doa kan. Lepas tu sambung lagi dengan ayat yang dia kata lagi summa yuqra kan. Kemudian dia kata baca lagi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar sababin kan. Ini doa ni saya akan uraikan juga lah kan. Tapi dah nak balik kan. Dan gini-gini InsyaAllah ada kesempatan datang tanda ke, saya datang ni lagi ke. Tak ada masalah, saya datang sini pun tengok macam buah kereta pun tak ada masalah, saya tengok okey boleh. Kalau saya tak berhenti pun boleh tahu lagi kan. Tapi rumah saya nak singgah hitam, jalan tak mana boleh dah lagi. Saya jalan malam tahu daripada Perak pun okey lagi lah, mana nampak clear kan. Boleh baca saya buat apa, tak ada masalah. Boleh. Jadi sekali datang juga lah nanti. Ini makna ayat-ayat tadi akan diuraikan pada waktu-waktu yang lain lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuannya kita telah dapat bersanad yang sempurna lah kan. Bertalaki dengan sempurna melalui sanad yang sampai kepada Nabi dan terbimbing lagi kita kan. Terbimbing tak apa? Kita tengok tok guru kita buat kan, terbimbing kan. Bila kita dah 3 perkara ni berlaku kat diri kita kan, kita malas nak solat tahajud, malas. Dah 3 perkara pun masih tak solat tahajud kan. Oleh kerana kita dah buat ada 3 perkara tadi, walaupun kita tak buat, saat kita hampir kematian mesti buat. Kan dia punya dia bukan jenis penyakit kan. Mana kita contoh tu dapat kita laksanakan. Malah lah ini, tapi lama-lama mesti boleh. Tapi kalau kita secara bai'ah, itu tak boleh lah,
mana terus buat. Pasal kita janji, siang belajar, malam terus buat. Mula-mula saat tu tak ada tinggal lah. Kalau tertinggal juga, kan, kita qada lah balik. Kan? Itu kelebihan solat tahajud yang kita lakukan. Bagaimana disebut dalam hadis dan sebagainya, adalah amalan orang-orang yang soleh, kan, amalan orang-orang yang solehah, kan. Jadi kalau kita bangun malam buat solat tahajud, pakaian kena jaga juga. Tak boleh pakai sambil dewa, tak boleh. Macam mana kita solat fardu punya pakaian, itulah kita pakai, kan, tak boleh lebih kurang. Kerana itu saat kita nak bertemu dengan Allah Taala dalam satu suasana, kita dianugerah oleh Allah Subhanahu Taala. Nak jumpa Tuhan, tak pakai lawa, nak jumpa Tuhan pakai lebih kurang, ya kan. Dulu saya pernah buat dekat kampus Tanggi tu, kebetulan ada jemaah tabligh pada Kelantan. Saya buat qiyamul malam bulan Ramadan tu lah, kan. Dia ada sediakan dewan tempat dia tidur. Saya cakap, aku habis qiyamul lail, kau tak bangun, kau siap. Betul tak bangun. Saya betul-betul gegar dia punya tu. Dia punya bilik tidur tu, kelang kabut bangun. Dah tua nak mampu pun orang semayang tak semayang. Berapa orang haji? 78 kata. Kenapa tak bangun semayang? Kan? Kau patutnya kau yang contoh pada kami tu, yang jahil ni, kau yang pandai. Tapi kau pun macam ini juga. Kan? Dia kata ni bulan puasa kita banyak kerja nak buat, nak tahu nak masak apa, kan. Saya bahasa macam ni. Dulu dia apa saja, kan. Jadi seorang ni dia sama-sama ambil bagian. Dia jadi contoh, kan. Dia orang yang terbaik, kan. Da'i mesti baik. Kita nak jadikan dia sebagai contoh tak boleh lah. Saya tengok da'i sekarang nak jadi contoh payahnya, kan. Khususnya di mata tabligh susah tu. Sebab dia ibadah dalam keadaan tak ada ilmu, kan. Semayang di Tampukang, kan. Jadi itulah kadang-kadang kita ni ada kali memang kita kena tegas, kan. Kena tegas. Buat tak tahu je, memang tak suka, kan. Jadi Allah suka kita, sudahlah. Jadi kena itu je, kan. Kau tak suka aku, kau tak sambut aku, tak apa. Jadi Allah suka aku, besok aku mati Allah sambut aku, cukup lah. Kan. Pasal benda-benda ni kalau kita tak usaha juga, kan, tak tegas, dia tak akan terus tak akan dapat terus berlaku, kan. Setakat itulah untuk pagi ini, tazkirah pagi ini, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kejayaan saya, bukan daripada Allah Taala juga, kan. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. تقبل الله منكم.